Jalanan Prancis masih panas oleh gejolak demonstrasi dari para pengunjuk rasa. Kereta metro terhenti, bentrokan dengan polisi tak terelakkan, dan seruan-seruan yang menuntut pemerintahan Emmanuel Macron masih lantang disuarakan. Puncak kemarahan rakyat ditandai dengan aksi pemogokan massal yang dipimpin oleh Serikat Pekerja. Pemotongan layanan publik hingga biaya hidup yang kian mencekik jadi pemicu gelombang protes Prancis yang dimulai sejak Rabu 10 September 2025 lalu. Kenapa mogok massal ini bisa terjadi? Apa dampaknya terhadap warga dan mengapa kebijakan pemerintahan Macron memantik perlawanan sebesar ini? Gelombang kemarahan warga Prancis dimulai pada 10 September 2025. Hari itu, serangkaian aksi massal pecah di sejumlah titik dan dinamakan sebagai aksi Block Everything. Demo pecah tepat sehari usai Perdana Menteri François Bayrou digantikan oleh Sébastien Lecornu. Bayrou digulingkan oleh mosi tidak percaya karena ia berniat memangkas anggaran publik dan menghapuskan 2 libur nasional demi menekan defisit. Kebijakan itu menjadi salah satu pemicu kemarahan rakyat. Bagi warga, menjadikan Lecornu sebagai Perdana Menteri tidak akan mengubah apapun. Sebab baik Bayrou maupun Lecornu, keduanya adalah orang terdekat yang berada dalam lingkaran sentris kanan Macron. Maka, rakyat Prancis skeptis pergantian pemain dalam kursi Perdana Menteri bisa membawa perubahan. Itulah mengapa aksi massa masih terus terjadi sejak 10 September 2025. Seperti apa eskalasi aksi protes para warga Prancis? Gejolak protes berujung pada aksi mogok massal yang dipimpin oleh Serikat Pekerja. Pemogokan massal dilakukan untuk mendesak pemerintah membatalkan usulan pemotongan belanja publik, pembekuan jaminan sosial, dan berbagai langkah penghematan lainnya. Mogok massal turut berdampak pada sekolah, industri, dan sektor lainnya. Melansir Associated Press, rumah sakit penuh sesak dan layanan metro hingga kereta api berhenti beroperasi karena para petugas medis serta pekerja transportasi mogok kerja. CGT atau Konfederasi Serikat Pekerja Prancis memperkirakan lebih dari 1 juta pekerja ikut melakukan aksi mogok kerja. On attend que ça soit un succès. Si on arrive à être 1 million, ça serait parfait. Et surtout, une fois que la mobilisation, on espère qu'il sera réussi, on espère qu'il y aura une date qui nous sera donnée pour continuer la mobilisation, parce qu'on a bien compris que ça ne suffira pas 2 jours, parce qu'on n'est pas à une journée. On a déjà eu le 10 septembre, là c'est la 2e journée de mobilisation, une journée qui s'annonce plus importante que le 10 septembre, donc on a les vents qui nous poussent, c'est plutôt bien. Quand nos revendications, et le gouvernement commence à reculer, on a vu sur les 2 jours fériés, le gouvernement commence à reculer, donc si le gouvernement recule, c'est que nous, on avance. Et pourquoi on avance? Parce qu'on a le vent qui nous pousse. Et donc à partir de là, ce serait vraiment complètement stupide de s'arrêter là. Sementara lebih dari 500.000 orang melakukan aksi demonstrasi di Paris dan kota-kota lainnya di Prancis. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa tak terhindarkan, gas air mata dilepaskan, dan sekitar 80.000 personel aparat keamanan dikerahkan bersama kendaraan lapis baja. Kementerian Dalam Negeri melaporkan sekitar 181 orang telah ditangkap. Sementara lawan-lawan Macron dari sayap kiri mengeluhkan layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, tunjangan pengangguran, dan jaring pengamanan lainnya yang tengah terkikis. Partai-partai sayap kanan menuntut agar orang kaya dan pebisnis membayar pajak lebih untuk membantu mengendalikan utang Prancis ketimbang memotong anggaran publik. Les enjeux actuels pour le pays, c'est surtout les enjeux actuels pour la classe ouvrière, pour les travailleurs. Ça fait des décennies qu'on paye pour les riches, qu'on paye pour les milliardaires, qu'on paye pour les capitalistes. Et ils nous ont vidé les poches. Et aujourd'hui, soi-disant, il faut rembourser la dette. Et il n'y a que les travailleurs, qu'on soit en activité, qu'on soit invalide ou qu'on soit en retraite, c'est soi-disant à nous de payer. On en a marre de payer, on a trop payé. Et en plus, ils veulent nous faire payer pour remplir le budget de l'armée. Ils ont voté une loi de 400 milliards d'euros pour le budget de l'armée. De l'autre côté, les hôpitaux,
l'école publique, les budgets n'augmentent pas. Lantas, apa yang telah dilakukan pemerintah Prancis untuk meredam amarah rakyat? Associated Press melaporkan ada sejumlah langkah yang diambil Le Cornu untuk menurunkan tensi di Prancis. Le Cornu dilaporkan telah memangkas tunjangan seumur hidup bagi para mantan menteri di pemerintahan. Meski demikian, langkah itu dianggap simbolis dan tak menghasilkan penghematan yang signifikan. Le Cornu juga telah membatalkan rencana penghapusan 2 hari libur nasional. Perdana Menteri Prancis itu juga menemui para pemimpin oposisi dan serikat pekerja untuk mencoba membangun konsensus anggaran. Meski demikian, hubungannya yang dekat dengan Macron membuatnya berada dalam posisi yang sulit dan segala upayanya belum berhasil meredam amarah rakyat sepenuhnya. Masih banyak orang skeptis dengan Le Cornu karena ia berasal dari lingkaran yang sama dengan Macron. Gelombang kemarahan rakyat Prancis ini menunjukkan jurang yang kian lebar antara penguasa dan masyarakat. Meski Perdana Menteri baru Sébastien Lecornu telah mencabut sebagian kebijakan kontroversial, langkah itu masih dianggap simbolis dan belum menyentuh akar persoalan. Sementara pemerintah berupaya menutup defisit, rakyat menuntut agar jaring pengamanan sosial tidak dikorbankan. Benturan kepentingan ini menuai ujian terbesar bagi kepemimpinan Emmanuel Macron di penghujung masa jabatannya. Apakah pemerintahannya akan mengalah pada tuntutan jalanan? Atau justru memaksakan penghematan dengan resiko instabilitas lebih besar? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan sosial Prancis dalam beberapa tahun mendatang. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.